Okay, topik kita pada hari ini ialah reka bentuk dan teknologi. Masih lagi reka bentuk teknologi iaitu bab 2, pengurusan projek reka bentuk. Okey, kita akan masuk tajuk baru iaitu bab 2, pengurusan projek reka bentuk. Fokus kepada poin 2.1.1 sehingga 2.1.3. Okey, kita fokus pada subtopik sikit dahulu. Okey, pada hari ini sepatutnya awak semua boleh mentakrif pengurusan projek reka bentuk, kemudian awak boleh menjana idea reka bentuk dan seterusnya awak boleh mengenal pasti langkah pengurusan pelaksanaan projek. Okey, nampak tak apa yang ada ni? Okey, ketua. Sebagai ketua dalam sesuatu projek, kamu mestilah boleh mengurus sumber pengetahuan, kemahiran dan teknik dalam pelbagai bentuk aktiviti dengan bijak. Kenapa? Sebab bila awak nak buat sesuatu, bila awak dilantik sebagai ketua, awak mestilah ada kemahiran supaya awak boleh handle ahli awak bawah. Bagaimana awak nak handle ahli awak tu, mungkin ahli awak ni cengeng, mungkin ahli awak ni dia boleh uruskan kepakaran di situ. Jadi awak sebagai ketua, awak kena ada ilmu bagaimana awak nak kawal semua tu. Awak kena ada ilmu bagaimana awak nak kawal sumber-sumber bahannya awak. Macam mana awak nak guna bahan ni, boleh guna pakai dulu. Bahan ni boleh pakai habis. Macam tu. Awak kena ada ilmu. Jadi bagaimana awak kena ada ilmu, awak kena belajarlah ataupun awak belajar daripada pengalaman. Yang penting, sebagai ketua dalam sesuatu projek atau sebagai ketua, awak mesti boleh mengurus sumber pengetahuan, kemahiran dan teknik dalam pelbagai bentuk aktiviti dengan bijak. Okey, kita masuk kepada definisi pengurusan projek reka bentuk. Okey, pengurusan projek reka bentuk merupakan aktiviti kerja yang melibatkan proses kerja iaitu skop kerja, tempoh masa dan kos projek. Pengurusan projek reka bentuk merupakan aktiviti kerja yang melibatkan proses kerja iaitu skop kerja, tempoh masa dan juga kos projek. Okey, 3 ya. Skop kerja, tempoh masa dan juga kos projek. Okey, kalau awak rujuk buku teks awak muka surat 33, awak akan nampak rajah 2.2. Okey, apa kena mengena rajah 2.2? Tadi kita cerita mengenai ketua. Kemudian awak faham definisi pengurusan projek. Sebagai seorang ketua dalam pengurusan projek, okey, awak kena boleh ataupun awak ada kemahiran untuk membuat pengurusan projek reka bentuk yang baik, di mana kita panggil sebagai pengurusan projek reka bentuk yang baik apabila semua kriteria dalam rajah 2.2 dalam buku teks awak ataupun kriteria dalam rajah yang saya paparkan ini dapat dijalankan. Yang pertama, boleh mengawal pelaksanaan, kemudian mengawal selia sumber yang terhad, kemudian menentukan bilangan produk, menyediakan pelan atau lukisan reka bentuk produk dan merancang aktiviti produk. Semua pengurusan projek reka bentuk ni dapat dijalankan dengan baik, bermakna pengurusan projek reka bentuk awak adalah baik. Tetapi berdasarkan proses kerja, 3 perkara tadi, skop kerja, tempoh masa dan juga kos projek. Sebab apa? Definisi pengurusan projek reka bentuk ialah merupakan aktiviti yang melibatkan proses kerja iaitu skop kerja, tempoh masa dan juga kos projek. Okey, boleh baca kat bawah tu. Pengurusan projek yang baik perlu mematuhi beberapa kriteria pengurusan yang baik. Pengawalan pelaksanaan dan sumber juga dilakukan. Okey, pengurusan dilakukan berdasarkan 5 perkara tadi. Mengawal pelaksanaan, mengawal selia sumber yang terhad, menentukan bilangan produk, menyediakan pelan atau lukisan reka bentuk produk dan merancang aktiviti produk. Okey, yang seterusnya. Bila awak dah faham definisi
Tadi ada 3 perkara. Okey. Okey. Tadi definisi pengurusan projek reka bentuk ialah aktiviti kerja yang melibatkan proses kerja iaitu skop kerja, tempoh masa dan juga kos projek. Apa itu skop kerja? Skop kerja terdiri daripada skop produk dan skop projek. Skop produk melibatkan kualiti, ciri dan fungsi reka bentuk. Skop projek pula melibatkan kepimpinan dan pengurusan masa, bahan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan. Tadi skop produk, pasal produk lah. Kualitinya bagaimana, cirinya bagaimana dan fungsi bagaimana. Kemudian skop projek. Projek kerja projek awak, bagaimana melibatkan kepimpinan awak, pengurusan masa, bahan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan. Kemudian tempoh masa. Okey, tempoh masa ialah senggang masa kan, masa yang merupakan tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan sesuatu projek. Kemudian kos projek. Kos duit lah kan, duit. Okey, kos projek melibatkan peruntukan kewangan bagi menjayakan projek. Contohnya bagaimana awak nak urusan pembayaran upah, pembelian bahan, peralatan sewaan, insurans dan juga perbelanjaan mengurus projek. Okey, skop kerja, tempoh masa dan juga kos projek. Dalam skop kerja ada skop produk, skop projek, kemudian tempoh masa, kemudian projek. Okey Faham ke? Okey, next. Okey, seterusnya penjanaan idea reka bentuk untuk penyelesaian masalah. Okey, tadi awak faham definisi pengurusan projek reka bentuk. Definisi pengurusan projek reka bentuk, banyak kali saya ulang. Pengurusan projek reka bentuk, bagaimana awak nak uruskan reka bentuk awak tu? Bagaimana awak nak uruskan urusan-urusan mereka bentuk. Okay, bila awak dah ada perancangan, awak dah ada planning, awak dah susun elok-elok, kemudian awak kena buat penjanaan idea reka bentuk untuk selesaikan masalah. Okay, bagaimana untuk mengenal pasti masalah? Okay, macam mana orang kenal pasti masalah? Melalui pembacaan, pengalaman orang lain, pengalaman diri sendiri, kajian, uji kaji, rungutan pengguna, pemerhatian yang mendalam terhadap sesuatu suasana. Okey. Pengalaman orang lain, pengalaman diri sendiri, kajian, uji kaji. Okey, contohnya awak nak buat sesuatu, awak nak buat produk. Awak kata atas meja awak ada masalah. Okey, ni pengalaman diri sendiri. Okey, atas meja awak sekarang ada banyak buku, ada banyak alat tulis berterabur. Awak tak selesa dengan meja awak yang berterabur. Jadi, awak dapat jana idea untuk buat satu pengurusan di atas meja. Bagaimana awak nak pengurusan di atas meja? Mungkin awak nak buat rak, mungkin awak nak buat bekas pensel dan pelbagai perkara lagi. Okey, faham ya ni macam mana nak kena pasti masalah melalui pengalaman diri sendiri. Okey, kalau yang lain-lain tu biasalah pembacaan, kajian tu awak pun faham kan? Okey, tadi saya bagi contoh. Okey, bagaimana awak nak jana idea reka bentuk? Tadi awak ada idea secara kasarnya awak nak buat bekas pensel, okey, bekas pensel yang bagaimana? Rak yang bagaimana? Okey, jana idea reka bentuk melalui cara-cara tersebut. Yang pertama, meniru apa sahaja yang terdapat di pasaran dan menukarkan ke dalam bentuk produk. Contoh dalam kat sini, idea bentuk sarang burung yang digunakan untuk menghasilkan reka bentuk buaian gantung. Atau tadi awak kata awak nak buat bekas pensel, nak susun alat tulis. Okey, bekas pensel mungkin awak nak buat yang comel-comel, yang cantik. Awak guna pakai idea. Awak suka beruang, betul? Jadi, sebab beruang ni dia fluffy kan, dia berbulu-bulu, awak suka peluk-peluk. Jadi, awak gunakan bentuk beruang dan awak olahkan jadi bekas pensel. Okey, itu maksud meniru apa sahaja yang terdapat di persekitaran dan menukarkan ke dalam bentuk produk. Okey, cara yang kedua ialah menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Contoh dalam ni skrin ni ialah tayar berfungsi untuk memudahkan pergerakan
kenderaan. Tayar juga boleh diterbalikkan fungsinya menjadi pasu bunga. Okey ke? Okey, contoh lain kita cakap pasal bekas pensel tadi. Okey, kalau contoh lain awak ada cawan. Okey, awak ada cawan yang comel-comel, yang ada gambar smiley, ada emoticon smiley, ada apa lagi? Ada gambar-gambar orang. Okey, cawan tersebut awak biasanya guna untuk minum kan? Okey, awak boleh olah balik, awak terbalikkan fungsinya untuk digunakan sebagai tempat letak pensel. Okey, faham kan? Faham? Okey, kemudian kaedah yang seterusnya ialah menukar saiz objek. Contohnya, jalur gemilang boleh dikecilkan saiznya untuk dijadikan bendera yang boleh dikibarkan pada kenderaan. Okey, kita balik kepada masalah awak tadi. Meja awak berterabur, awak nak buat rak atau awak nak buat bekas pensel mana-mana saja. Okey, awak buat rak. Contohnya sekarang kat rumah awak tu banyak rak-rak besar kan? Okey, rak-rak baju, almari pakaian awak besar. Okey, awak suka almari tersebut. Jadi, awak kecilkan almari tersebut supaya awak boleh letak hanya buku dan alat tulis. Okey, itu maksud menukar saiz objek. Okey. Kemudian, kaedah yang seterusnya ialah menterbalikkan kedudukan. Lazimnya baju hanya dipakai di bahagian luar sahaja. Sekiranya diterbalikkan, bahagian dalam baju itu mempunyai fungsi lain iaitu sebagai baju hujan. Okey, sebagai jaket je biasa. Okey, tapi bila waktu hujan, terbalikkan boleh pakai sebagai baju hujan. Ataupun kadang-kadang shawl. Ada dua fungsi kan. Fungsi yang pertama, shining punya, dia ada glitter-glitter. Bila awak nak pakai pergi waktu majlis-majlis yang grand-grand, awak pakai di sebelah dalam. Awak pakai yang glitter-glitter. Bila awak tak nak pakai yang awak just nak pakai casual, awak nak keluar pergi mall, awak terbalikkan di bahagian yang matte je. Tak ada glitter-glitter. So, kat situ saya kata shawl tu ada dua face lah. Satu glitter, satu lagi yang biasa. Boleh guna pakai di waktu yang berbeza. Okey. Okey, ada empat kaedah tadi. Yang pertama, awak boleh guna meniru apa sahaja yang terdapat di persekitaran dan menukarkan ke dalam bentuk produk. Okey, yang seterusnya, menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Kemudian menukar saiz objek. Dan yang keempat, menterbalikkan kedudukan. Awak boleh pilih mana-mana empat ini untuk awak keluarkan idea awak. Idea untuk awak buat apa-apa produk saja, tapi berdasarkan empat kaedah ni. Okey, faham? Boleh? Okey. Seterusnya, objektif yang seterusnya ialah awak boleh membuat mengenal pasti langkah pengurusan pelaksanaan projek. Okey, apa yang akan awak belajar dalam langkah pengurusan pelaksanaan projek? Okey, dalam langkah pengurusan pelaksanaan projek melibatkan langkah kerja untuk memperoleh peralatan, bahan dan kemahiran supaya dapat disiapkan. Melibatkan langkah kerja untuk memperoleh peralatan, bahan dan kemahiran supaya projek dapat disiapkan. Okey, tadi awak ada belajar di awal tu bagaimana pengurusan projek akan bentuk ada 3 perkara, skop kerja, tempoh masa dan kos projek. Menggunakan kriteria-kriteria yang baik dapat menghasilkan projek yang baik dengan mengawal pelaksanaan, mengawal selia sumber yang terhad, menentukan bilangan produk, menyediakan bahan atau lukisan reka bentuk produk, merancang aktiviti produk. Okey, itu 5 perkara tadi. Kemudian bagaimana awak nak keluarkan idea berdasarkan 4 perkara tadi? Berdasarkan 4 kaedah. Yang pertama tadi apa? Meniru, menterbalik, menukar dan kemudian menterbalikkan kedudukan. Sekarang awak kena tahu apa langkah-langkah nak selaraskan semua perkara tadi.
langkah-langkah untuk bagaimana awak nak sediakan peralatan, langkah-langkah bagaimana awak nak sediakan bahan, awak nak sediakan proses kerja, awak nak sediakan siapa yang buat kerja semua. Okey, faham ya? Okey. Bila awak nak buat sesuatu projek, awak kena ada pasukan projek. Takkan kita nak buat seorang-seorang? Boleh, tak mustahil awak nak buat seorang-seorang. Tetapi, buat kerja akan lebih mudah jika dibuat dalam keadaan dalam berpasukan. Macam kita katalah umpamanya sebatang lidi mudah patahkan, tapi kalau lidi yang banyak awak kumpulkan nak patahkan susah ke? Senang. Okey, jadi buat sesuatu dalam berkumpulan. Pasukan projek sebagai ahli paling utama dalam menjalankan ketiga-tiga peringkat pengurusan projek. Apa peringkatnya tadi? Apa peringkatnya tu? Tadi sebelum sebut kan. Okey, apa peringkat pengurusan projek? Okey. Yang pertama, kalau awak tengok dalam buku teks awak, dalam bentuk tangga. Okey, dalam ni saya tunjuk. Yang pertama ialah buat perancangan projek. Reka bentuk apa yang awak nak buat? Kaedah yang bagaimana awak nak buat? Kosnya berapa? Masanya bagaimana? Dan pekerja ni berapa orang awak nak guna? Mungkin awak nak guna awak seorang. Awak nak guna tenaga awak sendiri. Atau mungkin awak nak guna 100 orang. Atau mungkin awak nak guna 10 orang. Kemudian, langkah seterusnya ialah buat penjadualan. Anggaran masa untuk projek siap untuk mengelakkan pembaziran masa dan kos. Kita dalam buat apa-apa perkara dalam kehidupan seharian, bukan saja nak buat produk, dalam apa-apa kehidupan seharian, awak kena buat garis panduan, awak kena buat jadual waktu supaya kehidupan awak akan lebih teratur. Begitu juga kalau awak nak buat projek ni. Awak nak buat projek yang pertama tadi, awak dah buat perancangan, awak rancang. Kemudian awak jadualkan supaya dapat mengelakkan pembaziran masa dan kos. Bila awak dah buat jadual, awak kena buat keawalan lah. Tak boleh buat kebebasan lah. Bila kebebasan sama macam awak bebas, walaupun ada jadual, tapi bebas suka hati, tak ikut. Okey, bila ada penjadualan, kena ada pengawalan. Okey, kawal penggunaan sumber, kos, kualiti, tenaga bahan dan sebagainya. Okey. Siapa yang akan buat semua perkara tersebut? Siapa? Pasukan. Pasukan projek yang awak bina tadi. Okey. Okey, ini memang saya ambil daripada buku teks awak. Kotak muka surat 5. Pasukan projek merupakan kesekumpulan ahli yang terlibat dalam kerja pembangunan projek. Ahli kumpulan ini boleh terdiri daripada orang di dalam organisasi ataupun luar organisasi. Malah mempunyai kepakaran, pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan suatu projek sangatlah digalakkan supaya tidak berlakunya pembaziran. Okey, Rajah 2.4 menunjukkan ahli pasukan kerja dalam bidang industri. Contohnya pengurus eksekutif. Okey, kita panggil biasa drama-drama TV7 pukul 7 tu, drama TV3 pukul 7 tu, CEO yang pakai kemeja, tie, pakai kereta mahal-mahal. Okey, CEO. Kemudian bawah pada CEO ada pengurus projek, pengeluaran, kejuruteraan, perakaunan, penyelidikan dan pembangunan. Siapa yang buat kerja? Pasukan kerja, bahagian pembelian. Ini ialah contoh pasukan kerja dalam bidang industri. Okey, contoh paling dekat pada awak. Pasukan kerja yang paling dekat dengan awak yang kita bila kat sekolah, cikgu kata, okey hari ni buat amali. Hari ni buat amali. Berkumpulan. Okey, bila cikgu kata buat amali berkumpulan, mana pasukan aku? Mana pasukan aku? Okey, pasukan awak perlu wujudkan. Siapa yang perlu ada dalam pasukan awak? Tak kisahlah pasukan awak ada 2 orang ke, 3 orang ke, 4 orang ke, 5 orang ke, 6 orang. Siapa yang perlu ada? Yang pertama, pengurus projek. Pengurus projek ni adalah kepala kepada projek awak. Dia bertanggungjawab atas apa yang awak akan buat. Kemudian, setiausaha. Setiausaha ni tugasannya apa? Yang nak buat-buat surat, nak buat kertas kerja, penjadualan, berbagai lah. Tapi dengan bantuan pengurus projek. Pengurus projek ni akan kendalikan, pengurus projek ni akan ketuai awak. Kemudian,
bendahari. Bendahari ni awak selalu dengar kan, yang duit, bendahari. Okey, kemudian reka, bentuk dan akhirnya ialah pembangun, mockup dan model. Okey, mesti ada 5 jawatan ni: pengurus projek, setiausaha, bendahari, mereka bentuk, pembangun mockup dan model. Kalau awak kata kumpulan awak hanya ada, cikgu, kita orang ada 2 orang je. 2 orang pun, tapi jawatan untuk 2 orang tu merangkumi 5 perkara tersebut. Okey. Kalau 10 orang, dapatkan 10 orang tu, combinekan untuk dapatkan 5 jawatan ni saja. Ini basic untuk carta organisasi pasukan projek di sekolah. Okey. Yang ni, awak belum kenal lagi kawan-kawan awak kan? Belum tahu lagi siapa lagi ahli kelas awak kan? InsyaAllah, secara bersemuka, hari pertama di asrama, terus cari kumpulan awak. Dalam kelas, kumpulan awak cari ahli yang bersesuaian dengan awak, sekurang-kurangnya 3 hingga 4 orang. 3 hingga 4 orang untuk satu kumpulan. Okey Faham? Okey. Ini tugasan tak apa. Ini semua cakap je. Ini tugasan untuk awak buat semasa bersemuka nanti. Okey, sekarang aku dah faham. Apa yang ada dalam carta organisasi pasukan sekolah? Ada 5 perkara tersebut. Pengurus projek, setiausaha, bendahari, reka bentuk dan juga pembangun mockup. Okey, habis topik kita pada hari ini. Saya ulang balik, sepatutnya awak kena tahu apa tadi? Tadi yang pertama, awak dah boleh takrif pengurusan projek reka bentuk. Bagaimana awak takrif? Ingat lagi tak? Okey, kemudian menjana idea reka bentuk. 4 perkara tadi. 4 kaedah tadi. Kemudian mengenal pasti langkah pengurusan pelaksanaan projek. Langkahnya ada 3 tadi. Perancangan, penjadualan dan juga pengawalan. Okey? Okey, itu saja. Assalamualaikum.